tak nak. Mana boleh pilih-pilih kerja? Ikut je lah. Ida tak nak juga. Semua dapat kerja best. Ida punya je tak. Tak apalah Ida. Bagi je lah tugas cuci tandas tu pada Ana. Ida buat tugas Ana ya? Ha? Betul ke? Wah, sayang Ana. Muah. Hihihi, sama-sama. Rajin betul Ana tu. Semua kerja dia buat. Betul-betul. Sampai ke cuci tandas pun dia yang buat. Rajin betul. Ha? Ish, cuci tandas tu kan tugas Ida sebelum ni. Tak boleh jadi ni. Ida, bagi Ida lah yang sampah-sampah tu. Hah? Tapi ini kan tugas Ita. Alah, bagi je lah. Ida pergi rehat. Betul juga tu. Terima kasih Ida. Sama-sama. Aduh, penat juga menyapu kat kaki lima ni. Ana, cepat mana Ana buat kerja. Tak boleh jadi ni. Ida kena nampak lebih rajin. Ana, pergilah rehat. Biar Ida ganti buat kerja tu. Betul ke ni Ida? Betul. Tapi kan, nanti jangan lupa beritahu yang lain tau. Ida tolong Ana. Okey? Okey Ida. Ish, panasnya. Tak ada orang lalu dekat sini pula tu. Mesti Ana tak beritahu sesiapa ni. Ana ni tak boleh harap betul lah. Macam meriah je kat situ. Baik Ida buat kerja kat situ. Alhamdulillah, selesai akhirnya tugas kita kan? Mana Ida Haa lah. Dari tadi tak nampak. Apa yang ramai-ramai tu Ana? Entahlah Ina. Jom kita tengok. Ya Allah, Ida buat apa tu? Ida, bahayalah panjat tinggi-tinggi tu. Itu kan tugas budak lelaki. Alah, bisinglah korang ni. Ida dah biasalah buat kerja macam ni. Ida, hati-hati. Yelah. Ida, jangan. Alah, apa yang nak takut sangat? Ya Allah. Ida! Aduh. Astaghfirullahalazim. Ida okey tak tu? Itulah bila orang cakap degil. Kaki Ida sakit. Cakap besar lagi, kan dah sakit. Ida nak orang puji Ida rajin je. Ida, janganlah mengharapkan pujian manusia. Sebab bila orang tak puji, kita mudah kecewa. Buat kerja biar ikhlas. InsyaAllah, lagi Allah suka. Aduh. Perlahan jalan tu Ida. Jomlah Ana, kita bawa Ida ke bilik rawatan. Kalau Ida tahu jadi macam ni, awal-awal lagi Ida cuci tandas je. Tak payah nak kalau-kalau sangatlah Ida. Yelah. Janganlah marah Ina. Nanti tak comel lah. Hei, Ina memang sentiasa comel lah. Sudah. Tak payah gaduh. Jom kita balik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan seseorang itu bergantung pada niatnya dan sesungguhnya balasan pahala terhadap seseorang itu juga bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesian kan Ida tu kawan-kawan? Sebab itulah kita kena berniat baik. Kalau niat kita baik, mesti Allah sayang dan kawan-kawan pun suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk membicarakan tentang niat. Walid faham dan Walid rasa adik-adik semua tentu faham tentang niat. Bahkan kita melazimi perbuatan niat ini dalam ibadah-ibadah kita. Contohnya solat. Dalam solat kita kena baca niat. Hatta kalau kita tak baca niat dalam solat, maka solat kita tidak sah, kerana solat itu salah satu daripada rukun solat. Cuma adik-adik pernah terfikir tak, kenapa niat ni penting dalam kehidupan kita? Jadi sebelum kita bicarakan tentang kepentingan niat dalam kehidupan kita, mari kita renungi petikan hadis Nabi SAW tentang niat.
Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Nabi bersabda yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang bermaksud setiap amal tergantung kepada niat dan setiap orang mendapat apa yang diniatkannya. Maksud niat ialah mengarah diri kepada sesuatu perbuatan. Itu maksud niat dari segi bahasa. Dari segi istilah pula, sebagaimana yang diberikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Matan Arba'in hadis 40, Imam An-Nawawi meletakkan maksud niat keazaman atau tekad dalam hati untuk melakukan perkara yang fardu atau perkara yang selain daripada fardu. Kenapa niat penting dalam kehidupan? Secara ringkas, Walid rumuskan kepentingan niat dalam kehidupan seorang Muslim tu ada 5. Yang pertama, niat itu akan membezakan tentang suatu perbuatan atau amal tu diangkat sebagai ibadah ataupun ianya jadi adat ataupun rutin dalam kehidupan sahaja. Yang kedua, niat ini membezakan suatu perbuatan itu kita dapat pahala ataupun sia-sia. Yang ketiga, niat ini akan membezakan suatu amal ataupun perbuatan itu menjadi suatu yang fardu ataupun yang sunat. Yang keempat, niat ini penting untuk membezakan perbuatan kita tu sama ada kita ikhlas ataupun perbuatan kita tu menjadi riak. Dan yang kelima, niat ini penting untuk membezakan hukum dalam kita beramal. Dan yang terakhir, niat membezakan hukum dalam beribadah. Adik-adik yang dikasihi sekalian, secara kesimpulannya, Walid rumuskan niat ni perlu ada 3 perkara. Yang pertama, niat wajib kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, niat perlu kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Dan yang ketiga, niat perlu diikuti dengan iktikad ataupun keazaman untuk melakukan apa yang kita niatkan. Walid nak kongsikan beberapa tips dengan adik-adik bagaimana kita nak menjadikan ataupun kita nak melakukan niat sebagaimana yang dikehendaki oleh agama. Tips yang pertama, setiap kali kita nak buat sesuatu perkara ataupun sesuatu perbuatan, kita mulakan dengan membaca bismillah. Bila kita baca bismillah, secara automatiknya kita akan buat sesuatu perkara itu kerana Allah. Walid suka kalau mungkin kita jadikan ini juga sebagai suatu amalan dalam kehidupan, kerana ini juga sunnah Nabi SAW sebenarnya. Sebelum kita tidur, kita maafkan semua orang. Ini adalah suatu latihan bagaimana untuk kita membina keikhlasan dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita kena ada mind setting ataupun maknanya bila kita buat suatu perkara tu, bila kita niat, kita akan dapat 1 pahala, dan bila kita buat, kita akan dapat 2 pahala. Pahala berniat dan pahala melakukan sesuatu perbuatan itu. Dan yang lebih penting sekali, perbuatan yang kita nak buat tu adalah perbuatan yang berbentuk kebaikan. Assalamualaikum adik-adik. Sebentar tadi adik-adik telah pun belajar kupasan hadis berkaitan niat. Betul tak? Jadi kali ini kita akan mempelajari pula, mendalami pula kisah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan niat. Siapa nak dengar cerita? Saya. Kalau nak dengar cerita, Kak Jaja akan kongsikan satu cerita yang menarik. Suatu ketika dahulu, ketika peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ada seorang sahabat Rasulullah yang turut serta dalam hijrah tersebut. Tapi sahabat tersebut berhijrah bukanlah atas seruan Allah dan Rasulullah. Agak-agak adik-adik, sebab apa sahabat tersebut ikut berhijrah ya?
Adik-adik tahu tak? Tak tahu? Ana tahu tak? Kalau tak tahu, tak apa. Kak Jaja akan ceritakan. Sebenarnya, sahabat tersebut ikut berhijrah kerana ingin berkahwin dengan seorang wanita yang dicintainya yang bernama Ummu Qais. Wanita tersebut telah meletakkan syarat. Jika kamu ingin berkahwin denganku, kamu haruslah berhijrah ke Madinah. Jadi adik-adik, sahabat tersebut bukan lagi berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, tapi kerana ingin berkahwin dengan wanita yang dicintainya. Oleh kerana perbuatan tersebut, Rasulullah SAW telah menegur perbuatan sahabat tersebut. Adik-adik tahu tak apa yang Rasulullah katakan kepada sahabat itu? Tak tahu? Nak tahu tak? Nak. Rasulullah telah menegur. Sabdanya, sesungguhnya setiap amal perbuatan dinilai berdasarkan apa yang diniatkannya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Jika dia berhijrah kerana Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulullah. Dan jika dia berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehinya ataupun wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya untuk apa yang diniatkannya. Jadi adik-adik, di dalam hadis ini Rasulullah telah mengingatkan kita semua betapa pentingnya niat dalam semua amal perbuatan yang kita lakukan. Faham tak Ana? Jadi sekiranya kita berniat untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri, mendapatkan pujian manusia, tak ikhlas kerana Allah, maka besar kemungkinan kita tak dapat pahala pun daripada apa yang kita lakukan. Dan mungkin juga kita akan mendapatkan dosa jika perbuatan dan niat yang kita lakukan itu salah di sisi agama. Adik-adik nak dapat pahala tak? Nak. Kita kan nak masuk syurga sama-sama. Jadi adik-adik perlu tahu, jika perbuatan itu baik di sisi agama, maka kita akan mendapatkan kebaikan daripadanya. Dan jika perbuatan itu salah di sisi agama, sudah jelas ia salah. Walaupun niat kita ingin menjaga hati seseorang. Contohnya kan Ana ada kawan dan kawan Ana mengajak Ana untuk menonton televisyen bersama ataupun bermain permainan video. Sedangkan Ana belum solat lagi. Tapi disebabkan Ana nak jaga hati sahabat Ana sanggup melengahkan dan melewatkan solat. Boleh tak macam tu kawan-kawan? Tak boleh. Tak boleh. Matlamat tak akan menghalalkan cara. Ingat tu Ana. Jadi, dalam setiap apa yang adik-adik lakukan, adik-adik perlu ada niat yang betul dan baik. Jadi, adik-adik semua dapat sesuatu tak daripada apa yang Kak Jaja ceritakan hari ini? Dapat? Kalau adik-adik dapat sesuatu, jangan lupa kongsikan dengan kawan-kawan adik-adik yang lain. Okey? InsyaAllah, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Ayuh tanamkan azam untuk berniat ikhlas kepada Allah dalam setiap perkara. Syukur ketika mendapat anugerah dan sabar ketika menerima musibah. Ingat, niat yang betul membolehkan kita menerima ganjaran pahala daripada Allah. Kenapa nak marah ni? Sabar. Ustazah ada satu lagu. Kalau rasa nak marah beristighfar, astaghfirullah. Kalau rasa nak marah beristighfar, astaghfirullah. Kalau rasa nak marah beristighfar dan sabar. Kalau rasa nak marah beristighfar, astaghfirullah. Kalau masih nak marah, ayo duduk, jom duduk. Kalau masih nak marah, ayo duduk, jom duduk. Kalau masih nak marah, ayolah kita duduk. Kalau masih nak marah, ayo duduk, jom duduk. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Kalau masih nak marah, mari baring, mari baring.
Kalau masih nak marah, mari baring. Mari baring. Kalau masih nak marah, marilah kita baring. Kalau masih nak marah, mari baring. Mari baring. Kalau masih nak marah, ambil wuduk. Ambil wuduk. Kalau masih nak marah, ambil wuduk. Ambil wuduk. Kalau masih nak marah, marilah ambil wuduk. Kalau masih nak marah, ambil wuduk. Ambil wuduk. Alhamdulillah, saya dah tak marah.